Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan menemu bual salah seorang pelajar daripada Universiti Malaysia Sabah yang menternak ikan di kawasan universiti, dan nama beliau ialah Natasha LV. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita meneruskan sesi temu bual iaitu sesi soal jawab. Okey, yang pertama, Cik Natasha, boleh anda perkenalkan diri dan latar belakang ladang ikan anda? Oke, hello, selamat petang semua. Nama saya Natasha Elvi Alexius. Saya merupakan pelajar tahun 3 aquaculture di Universiti Malaysia Sabah, dan ladang dan farm ikan yang kita orang ternak ni adalah milik Fish Farm Universiti Malaysia Sabah lah. Okey. Soalan kedua, maybe Cik Izzah boleh tujukan? Okey, terima kasih. So, saya ada soalan berkenaan dengan projek Natasha. Saya nak tanya, pernahkah berlaku sebarang masalah sewaktu mengendalikan projek tersebut? Ya, sebenarnya banyak masalah yang kami encounter. Salah satu dia adalah water quality problem. Lepas tu penyakit ikan dengan kekurangan peralatan lah, sebab kita orang kan student, and then peralatan yang sedia ada tu kita orang kongsi dengan staff hatchery. Jadi staff untuk siphon, buat bottom cleaning, semua tu memang kami kongsi dengan staff. Jadi salah satu masalah kami ialah lack of equipment lah. Jadi kami terpaksa buat equipment sendiri untuk buat pembersihan di kolam kami, di tangki kami itulah. Lagi satu dengan penyakit ikan tuh, kadang-kadang ikan kita orang macam siakap selalu dia macam, hari itu ada case kita orang punya ikan hampir semua mati sebab of stocking density terlampau tinggi dengan water quality problems, sebab amonia dia terlalu tinggi. Ya, itulah masalah-masalah yang kami hadapi. Okey, tadi Cik Natasha ada mengatakan yang ada masalah penyakit ikan. Boleh share apakah jenis penyakit ikan yang dihadapi? Jenis penyakit ikan yang kami ada selalunya ada white spots lah. Ada white spots untuk yang juveniles punya tu, dengan sometimes dia macam skin erosion sebab siakap, kalau macam terutama sekali siakap lah, sebab kita tahu kan siakap ni dia jenis pemangsa sama dia carnivore. Jadi dia akan makan yang size lagi besar tu, dia akan makan dia akan serang yang kecil-kecil tu. Jadi bila luka dia punya skin tu macam akan ada skin erosion, and then dia akan jadi macam kulat, sometimes dia jadi macam pudis lah macam tu di ikan, di badan-badan ikan tu. Selalunya memang kulat lah sebab dia macam luka kan, dia expose dengan bakteria. Okey, terima kasih atas jawapan. Okey, maybe Cik Amirul ada soalan nak tuju kepada Cik Natasha? Okay, hai. So, saya ada soalan kepada Miss Natasha lah. So, apakah salah satu kesan lah daripada pandemik COVID-19 yang terbaru ni? So, apa kesan daripada COVID-19 tu? Oh, okay. Yang selama ni sebelum COVID, UMS Fish Hatchery ni salah satu supplier anak ikan benih ikan lah di seluruh kawasan Kota Kinabalu. Tapi sejak pandemik ni kita orang punya macam tempahan untuk benih-benih ikan tu dia macam makin berkurang, sebab ramai orang yang macam stop untuk buat bisnis benih sebab kurang permintaan waktu pandemik. Jadi salah satu dia itulah, kami kekurangan customer sudah untuk beli kami punya benih. Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan yang seterusnya, okey, kita dah dengar semua masalah yang dihadapi oleh Cik Natasha. Okey, bagaimanakah Cik Natasha mengatasi masalah yang dihadapi? Oh, so untuk yang salah satu masalah yang kami ada tu yang stocking density itu, hari itu kita orang sediakan lebih banyak tangki lah untuk kurangkan stocking density dalam ikan tu, and then kita orang untuk halang daripada kita orang punya ikan yang kena makan tu untuk siakap tu, kita orang seminggu kita orang akan buat sorting 3 kali untuk asingkan size ikan, mana satu size 2 inci, size 0.5, 1 inci macam tu. So kami akan buat sorting tiap minggu lah, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk sorting balik size ikan, untuk mengelakkan kita orang punya ikan yang masih kecil-kecil tu.
untuk supaya dia tidak kena makan dan size dia lebih supaya dia membesar sama rata lah, supaya yang besar tidak terlampau besar dan kecil tidak terlalu kecil. Okey, terima kasih. Cik Syuhada, ada apa-apa soalan yang ingin ditujukan kepada Cik Natasha? Okey, hai. Saya nak tanya, berdasarkan apa masalah yang dihadapi oleh Cik Natasha tadi terhadap cara-cara pembaik bulih tadi, mungkin Cik Natasha boleh kongsikan anggaran kos yang digunakan untuk pembaik bulihan segala masalah yang dihadapi itulah. Alright, so kita orang punya grup di ladang kongsi UMS ni, kita orang ada setiap grup. Jadi setiap grup akan keluarkan modal untuk apa tu persediaan untuk encounter masalah-masalah lah. So grup kami ada dalam kami sediakan RM650 untuk cover semua masalah yang kami akan encounter, terutama sekali untuk masalah contohnya beli equipment, beli ubat ataupun beli kotak ataupun beli tangki tidak lah. Macam itulah itu untuk beli equipment kami akan sediakan 600 lebih. Kami punya duit adalah 600 lebih lah macam itu untuk cover semua expenses. Okey, terima kasih. Soalan last adakah sekarang projek menternak ikan ni berjalan dengan lancar ataupun masih ada lagi masalah-masalah yang kronik dihadapi? Okey, setakat ni semua masalah yang macam kekurangan customer tu sekarang okey sudahlah, sebab sekarang kami mulai aktif sudah kan semua, jadi banyak sudah customer datang balik dari seluruh Sabah sebab kami ada by post juga, jadi customer semua sudah memang ada. Ya okeylah, sudah sekarang semua sudah okey. Majoriti pembeli berasal dari Sabah ataupun ada juga yang negeri-negeri lain ke? Setakat ni memandangkan kami student chef farm saja, doktor pun tidak galakkan untuk kami post out pergi luar negeri sebab takut banyak ikan mati kan. Jadi kami hanya post di seluruh Sabah saja, seluruh Sabah kami post by bus ataupun customer boleh datang sendirilah, datang pergi UMS punya hatchery untuk pick up dorang punya ikan. Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Cik Natasha. Ada apa-apa lagi soalan yang hendak dikemukakan? Yang lain? Ada? Daripada saya nak tanya, macam tadi, kan buyers time COVID berkurang kan. So macam mana Cik Natasha nak counter balik benda tu after COVID ni dah berkurang? So lepas kami take over some of the fish di hatchery, kita orang banyak boost kita orang gunakan platform Facebook macam tu, Instagram untuk boost balik lah, ataupun dengan kenalan-kenalan lecturer, ataupun kami buat iklan-iklan, contohnya kalau macam ada agriculture day kah begitu, ada apa-apa event di sekitar Kota Kinabalu, kita orang pergi sana, kita orang akan buat satu booth untuk untuk kasih expose lah balik tu benda, sebab permintaan tu memang ada, cuma kan pandemik jadi kami tutup hatchery, kami tidak benarkan orang luar masuk, jadi orang tidak tahu yang kami mula menjual. Jadi bila kami sudah mula menjual balik, kami buatlah setiap ada event kami akan datang untuk kasih tahu balik yang kita orang sudah mula menjual balik. Nak tanya, untuk hatchery UMS, adakah yang menternak tu hanya satu batch ataupun dia akan turun ikut batch lain, akan gantikan lepas senior graduate ke, macam mana? Ya, dia diturunkan setiap batch. Excuse me, sorry. Contohnya macam kami, SEM 3 dengan SEM 4 kami akan buat chef farm lah, dia akan diturunkan oleh setiap batch. Lagi itu untuk student farm. And then ada satu lagi program yang akan ambil untuk menjual ikan ni, nama dia Saito. Saito ni dia khas untuk student yang merancang untuk pergi Jepun ataupun pergi mana-mana negara luar, ataupun memang untuk duit poket sendiri untuk jual benih ikan untuk diorang guna untuk tampung perbelanjaan diorang. Tapi ini di ladang kongsi ini memang diturunkan untuk setiap batch lah, setiap pelajar student aquaculture UMS diorang wajib untuk ambil ni subjek. Okay, jadi saya rasa itu saja. Soalan ke ada lagi? Tak ada dah? Okay, tak ada dah. Okay, terima kasih Cik Natasha kerana meluangkan masa dengan kami untuk sesi soal jawab tentang
projek ternak ikan. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Terima juga. kasih. Bye. Bye bye everyone. Okay, bye. See you.